Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Dan semua balik kitab kita Maqalat Asri Tukuran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Jadi kita masuk ke bahagian ke-11 dah, bahagian akhir bahagian sebelah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab agama Hindu. Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab agama Hindu. Benda ni perbandingan agama. Tu dekat terkena apa? Nama apa dah? Ya kitab Izharul Haq dah. Syekh. Nama apa Syekh tu dia lah terguru pada Ahmad Didat lagi dah. Lepas tu Ahmad Didat terguru pada Dr. Zakir Naik lah. Okey, pendahuluan. Tuhan yang menjadikan manusia sebagai satu makhluk yang tercantik dari segi kejadiannya dan memiliki bermacam-macam keistimewaan dan daya cipta. Manusia, Allah cipta ni hebat manusia lah. Tuhan yang menyediakan segala keperluan manusia daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Allah jaga kita dah. Sikit je kalau sistem alam ni rosak, matilah di manusia dah. Mati lalu dah. Cahaya sekat oleh medan magnetik tu banyak mana dah. Sinar-sinar bercahaya matahari, angin suria. Jadi semua ni lengkap dengan oksigen, dengan apa kadar keperluan manusia dalam dunia ni. Allah tetapkan yang terbaik dah. Tidak mungkin diterima oleh manusia yang berfikiran waras bahawa Tuhan sudah memberi semua kemudahan untuk manusia, cuma yang tidak diberikan oleh Allah ialah jalan hidup atau petunjuk hidup. Tak bagi. Tak pernah sambung dah. Di mana dengannya manusia pandai menggunakan nikmat-nikmat Tuhan yang tiada terhingga banyaknya untuk hidup dengan aman damai di dunia ini. Bagi mengatur urusan kehidupan manusia, Allah SWT melantik manusia yang pertama sebagai khalifahnya, penggantinya lah, atau pesuruhnya. Dan diberikan satu sistem hidup yang lengkap dan sesuai dengan zamannya. Masing-masing lah, Nabi dulu lain lah. Nabi Adam lain, Nabi Musa lain, Nabi Muhammad SAW. Hingga akhir zaman lain, syariat ni lain, kerana sistem hidup yang lain. Selepas pesuruh Allah SWT itu wafat, manusia masih lagi berpegang dengan cara hidup yang dibawa oleh pesuruh Allah SWT itu, Rasulullah lah. Mereka itu tetap berpadukan kitab yang dibawa oleh pesuruh Allah SWT itu sampai berapa waktu. Lama kelamaan lahirlah manusia yang mengikut hawa nafsu dan secara perlahan-lahan mereka membuang mana-mana ajaran yang bertentangan dengan keinginan mereka. Tak sekali dia tonggak agama lah. Dia ubah agama, ikut hawa nafsu dia atas nama bid'ah hasanah dah. Dia buat ikut hawa nafsu dia lah. Benda hak jelas tu dia takwil. Itu sebab sifat Allah ataupun ditetapkan apa yang ada kitab dia ketakwil menggunakan metodologi hukum akal lain lah. Menjauh. Tak jelas tu dia akan jadi kau jauh makna dia kerana ikut hawa nafsu tok guru, tok ulama-ulama ni. Akhirnya cara hidup yang dibawa oleh pesuruh Allah SWT itu berubah semua sekali akibat pindaan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang durjana. Segala bentuk kemungkaran menjadi-jadi dalam masyarakat. Maka Allah SWT mengutus seorang pesuruhnya yang lain dengan membawa buku petunjuk yang lain pula untuk manusia buat kali kedua pula. Dia rosak jahan nega pula, mari Nabi lain pula. Selepas orang Nabi ni, sehinggalah akhirnya Nabi Muhammad SAW. Kerana agama telah dirosakkan oleh kebanyakannya orang yang sebenarnya ada ilmu, dah guru dan ikut hawa nafsu dah. Menunggak agama dah. Nak bawah ni percaya wala'ang ni kan dah. Ada tok guru yang merosakkan agama. Orang yang berfikiran terus menerima seruan pesuruh Tuhan dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang tercatat dalam kitab suci. Berfikir orang ada otak, ada mikir, dia akan ikut hujah. Ikut kitab suci. Bukan ikut nafsu tok guru dia. Mereka juga menyatakan kesyukuran mereka kepada Allah SWT yang mengembalikan setiap sistem hidup yang sudah hilang daripada mereka. Mereka orang yang berfikir ni akan bersyukur. Alhamdulillah lah Nabi Rasul tu betul semua nak ajaran yang karut ni. Dia akan terima hujah-hujah yang baik, kuat. Bukan tengok peribadi. Bukan label dulu. Ni label dulu. Orang ni Wahabi, orang ni sekali tak terima. Sekali kebenaran itu tertutup. Tak kira lah Wahabi ke Asy'ariyah ke apa ni. Orang ni Asy'ariyah ni. Tolaklah karut.
Lepas tu sampai bila kita nak kemah ilmu kita tu? Salah tu salah. Nah, ada benda-benda tu kita terima. Memanglah kena berhati-hati untuk guru sesat ke apa. Tapi kalau kadang kesatuan sikit-sikit, silap sikit-sikit, tiba-tiba kita tolak terus. Habis lah. Asyairah habis lah. Imam Nawawi ke, Ibn Hajar Asqalani ke. Asyairah. Walaupun nampak dekat dengan salaf pun lah. Ada je takwil juga. Jadi kita nak kata asyairah pure pun tak juga. Tapi nak berinya, jangan kita cepat menghukum. Abu Hanifah ke. Ni kata Jahmiyah. Apa? Imam Nawawi. Nak kata Ibn Hajar Asqalani Jahmiyah juga. Berat gitu. Apa nak jana. Tak ada ilmu gitu tu. Syok sendiri dah. Syok salafi. Jadi kita kena. Dengan itu kita petunjuk daripada Allah SWT. Terus datang ke dunia dibawa oleh manusia-manusia yang dipilih oleh Allah SWT. Dari semasa ke semasa bagi membetulkan apa yang dipesongkan oleh manusia-manusia. Orang-orang yang ada kepentingan. Kepada orang-orang yang mengaku orang agamawan dah. Yang merosakkan agama. Yang mementingkan kehidupan duniawi. Pentingnya dia boleh pangkat, dia boleh jawatan, dia boleh perkara dunia. Benda tu gara-gara ada kitab tak? Ngatik tahlilah. Tahlilah tu tak masalah dah. Masalah kenduri kematian tu dah. Semua kitab jawi pun lari. Tapi boleh makan. Belik juga. Padahal tengah-tengah kitab jawi, kitab besar-besar mana pun melarang kenduri kematian. Begitulah manusia ni. Walaupun pakai serban, ada kepentingan dunia yang sanggup putar belik agama dah. Allah SWT membangkitkan pesuruhnya dalam pelbagai bangsa dan pelbagai negeri. Pesuruh-pesuruh Allah SWT itu datang tidak putus-putus ke dunia ini. Laksana mata rantai yang berkait antara satu dengan lain macam rata sambung menyambung. Rasulullah, pesuruh-pesuruh Allah. Silsilah kedatangan mereka itu berlaku sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Dengan beribu-ribu pula bilangan mereka, para nabi, rasulnya. Mereka hanya membawa satu adin, satu agama saja, itu satu cara hidup. Yang jelas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT sebagaimana yang diajarkan kepada manusia sejak hari mula-mula lagi. Tak suruh betul atas cara hidup yang betul dah. Mereka hanya berada di dalam bawah satu pimpinan dalam membentuk akhlak dan asas tamadun. Iaitu asas-asas akhlak dan tamadun yang direstui untuk mereka. Mereka hanya membawa satu risalah. Mereka terus rasul dah. Itu menyuruh manusia kepada ad-din dan hidayah itu. Kepada agama dan cara hidup dan hidayah petunjuk itu. Kemudian mereka bertugas membentuk orang yang menerima seruan itu sebagai satu umat yang patuh kepada peraturan-peraturan dan undang-undang Allah SWT. Nabi-Nabi Rasul ni didik. Bukan ya atas kitab Al-Quran ke apa, pakai terdidik. Dan didikan Nabi ni itulah yang terbaik. Ni Syiah ni sahabat lah paling jahat. Hak paling rapat dengan Nabi lagi jahat. Itu tuduh Syiah kepada sahabat-sahabat. Tak logik lah. Rasulullah diutuskan untuk menerangkan hikmah, menerangkan Al-Quran dan membentuk akhlak-akhlak sahabat. Mereka, ni para rasul ni, berusaha mendaulatkan hukum Allah SWT di bumi dan menghapuskan segala bentuk penyelewengan terhadap ajaran-ajaran Allah SWT yang berlaku antara manusia. Masing-masing pesuruh Allah SWT itu menyampaikan risalah Islam dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi surah mereka itu sentiasa mendapat tentangan hebat daripada sebilangan besar umat masing-masing. Nabi Rasul tak ada lah paling bijak, paling cerdik, kecek dan paling pandai berdakwah, paling hikmah. Tapi ramai lah hak lawan juga Nabi dan Rasul. Kita ni orang hak bawah ni cakap banyak salah, dosa pun banyak dah. Pendakwah kita ni banyak dosa, banyak silap. Tiba-tiba nak suruh orang terima macam Nabi, payahlah. Nak orang tak dengar nak macam mana dah. Yang penting kita sampaikan. Antara mereka para rasul ada yang menerima, antara mereka ialah pengikut atau umat Nabi masing-masing itu ada yang menerima Islam. Tetapi perlahan-lahan mereka ni umat hak terima Islam pun juga menjadi semakin rosak. Sehingga antaranya ada yang langsung kehilangan kitab petunjuk dan ada pula yang mengubah dan mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran dalam kitab suci mereka sendiri dia. Kitab suci ni campur tulis benda lain. Tukar tambah. Ni orang umat dulu gitulah, jadi rosak agama dia. Mereka tidak lagi merupakan cahaya dan dapat memberikan sinarannya kepada manusia-manusia yang meraba-raba dalam kegelapan syaitan. Untuk guru ni tak jadi petunjuk, tak jadi cahaya. Pasal dia duduk reka bid'ah hasanah, lepas tu tokok tambah agama, reka-reka hadis palsu dan sebagainya. Dan sekali jadi punah agama.
Rasul dulu-dulu dah. Mereka bukan lagi penawar kepada racun-racun. Tok guru, ulama agama tu tak jadi penawar pada racun-racun yang sedang memusnahkan masyarakat manusia. Bahkan pada akhirnya mereka ni, tok ta'alim mereka yang menjadi punca kepada kesesatan. Kau kuat ngaji, kau kuat sesat ni. Mereka yang menjadi sumber tempat meledaknya segala bentuk kemungkaran dan kekejaman. Atas nama agama, lagi kuat mungkar, lagi kuat kejam. Kristian dulu kan. Zalim lah. Waktu orang jadi sekular tu, kena tahu sejarah dia kenapa sekular. Kerana padri-padri tok guru Kristian ni, telah menunggak agama. Ahli saintis banyak yang diseksa dah. Oleh sebab itu bangkit je Renaissance dah di Perancis ke apa. Menentang campur tangan gereja terhadap dunia dah. Hingga tiba zaman Nabi Muhammad SAW yang terakhir dunia sudah melangkah ke alam kemajuan. Alat-alat perhubungan satu demi satu tercipta sehingga menjadi sempit dunia yang selama ini terasa luas oleh manusia. Semakin cepat sampai. Maklumat daripada mereka, daripada Palestin, daripada mana pun cepat sampai kan. Dalam keadaan ini, risalah Islam itu boleh disampaikan ke seluruh pelosok dunia dengan mudah. Berbanding zaman dulu lah. Ya. Maka Allah SWT mengutuskan seorang pesuruhnya membawa risalah Islam untuk seluruh dunia. Supaya manusia di dunia ini menjadi umat yang satu. Itu mendukung ajaran Tauhid. Mengesahkan Allah. Menyembah Allah sahaja. Yang sudah dibawa oleh para anbiya, nabi-nabi pada zaman lampau. Justru Allah SWT menghantarkan Muhammad SAW ke dunia ini sebagai pesuruhnya yang terakhir dengan membawa kitab sucinya yang terakhir itu Al-Quran. Masing-masing pesuruh Tuhan pada masa lampau menceritakan kepada umatnya tentang kedatangan Nabi yang terakhir ini. Cerita pasal Nabi ni ada dah kitab-kitab dulu. Ada Bible dan Injil. Dan kitab yang lebih awal itu kitab-kitab Hindu tu asal kitab Nabi Ibrahim jugalah. Suhu-suhu Ibrahim ke apa. Ya ada juga dah. Kitab-kitab suci yang dibawa oleh pesuruh-pesuruh Tuhan yang lalu sudah pun membayangkan sifat-sifat pesuruh Tuhan yang terakhir itu. Iaitu supaya pengikut-pengikutnya tidak terkeliru dalam soal-soal ini. Lantaran itu, jika kita membaca serta mengkaji kitab-kitab agama yang masih lagi dianuti oleh sebahagian besar manusia hari ini, walaupun kita percaya bahawa sebahagian besar daripada kitab-kitab suci tersebut sudah diubah-ubah oleh manusia dan ajaran-ajarannya sudah pun dipesongkan, kita akan dapat lagi boleh melihat konsep Nabi yang terakhir dan yang dengan nyata dalam kitab-kitab itu dah. Boleh-boleh banyak perubahan pun, kadang-kadang ada lagi tak? Yang menunjukkan ada menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ni. Ada dah kitab-kitab. Termasuk kitab Hindu ke apa pun dah. Kitab Bible, Injil pun ada. Dah. Berita tentang kedatangan Nabi terakhir itu tersebar dengan luas dalam kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi ni sebenarnya percaya Nabi akhir zaman ni. Mereka percaya kepada berita itu sehingga mereka pernah berkata kepada musuh-musuh yang mengganggu mereka. Ganggu dan buatlah apa sahaja yang kamu mahu kepada kami. Zaman Nabi terakhir akan datang sudah pun tiba. Apabila ia datang nanti kami akan menuntut bela ke atas setiap orang daripada kamu. Lama Nabi bagi ya. Penyakit lama dah. Ingat Nabi. Sekarang tak sokong kat Nabi dah. Dia pula lawan Nabi. Dia tok guru. Yahudi tok guru dah. Alim dia tahu tanda-tanda Nabi perkenan anak sendiri dah. Ilmu banyak. Tapi kerana kesombongan, kerana merasa dia ni geng dia, keturunan suci lah apa, tak tengok Nabi tu bukan datang daripada keturunan mereka, Bani Israel, tapi daripada keturunan Ismail, Bani Ismail. Mereka tak sokong dah. Kesombongan mengatasi ilmu ni masalahnya. Mereka yakin kepada berita itu tetapi kerana semangat kebangsaan nasionalisme Asabiyah, Melayu Islam kuat hangat. Melayu kuat dah. Yang begitu tebal sudah menyelubungi kehidupan mereka, maka mereka tersasul dalam perkara ini, tersesat, terbabah. Itu mereka beranggapan bahawa Nabi terakhir itu tentunya lahir daripada kalangan bangsa mereka Bani Israel juga. Bukanlah Bani Ismail ke siapa-siapa lain. Orang tok guru, tok alim jadi sesat barat kerana ikut nafsu dah. Dia ikut kebenaran. Kerana mementingkan puak. Mementingkan jemaah dia lah. Ni ke jemaah Islam, puak Islam. Jadi dia tidak tengok dah kebenaran dah. Walaupun kebenaran itu dah daripada pihak musuh, dia tolak. Kerana apa? Kerana bukan gen dia. Kitab agama Hindu. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Hindu.
Kepada kitab-kitab suci mereka, mereka berpendapat bahawa Nabi-Nabi yang diutus Tuhan itu semuanya 24 orang. Dari kitab dia ada 24 orang. Kita, dia ada 5 rasul. Dari Quran ada. 23 daripadanya sudah pun lahir, tinggal seorang lagi yang ditunggu-tunggu oleh mereka dan Nabi yang ke-24 itu merupakan Nabi terakhir. Jadi kita gitulah dalam kitab tu dah. Tidak akan ada lagi Nabi selepasnya. Dalam kitab Hindu pun sebut Nabi dah. Pesuruh Allah. Tetapi mereka juga sudah terpesong dalam memahami perkara ini. Kerana menganggap Nabi terakhir itu pasti akan lahir dari bumi India. Dan mesti daripada bangsa Hindu India. Tapi dia anggap pok dia lah. Ada pok. Ini masalah pok dia. Mesti aku lah jurus belaka ni. Ni pun mengaku Habib laga begitu juga. Jadi dia rasa dia lah. Dia ni pejuang Islam dia lah. Imam Mahdi dia lah macam-macam. Jadi India pun gitu dah. Dia berasa Nabi tu pada golongan dia, bangsa India. Bhavishya Puran merupakan kitab suci Hindu. Bhavishya Puran. Kitab suci Hindu yang penuh berisi berita-berita tentang Nabi terakhir itu. Bhavishya Puran. Keterangan tentang Nabi terakhir seperti yang tersebut dengan jelas. Dalam kitab-kitab agama Hindu barangkali tidak akan ditemui dalam kitab-kitab agama lain. Kristian tahu je tu. Ada pasal Allah sebut, dia kenal supaya kenal anak-anak sendiri, mestilah jelas juga. Tapi susu. Disembunyikan sehingga kita tak tahu. Dalam tempat dia, di Itali, Rom ni lah. Vatican City tak ada rasa tu kan. Tapi rahsia dia lah. Tapi kitab ni, Hindu ni detail dah. Kalau hak jumpa orang cari, hak dia tidak sembunyikan, jumpa lah. Ni nak. Mari kita ikuti kajian seorang pendeta yang masih beragama Hindu. Bukit Islam ni. Kajian pendeta Hindu dah. Tok guru Hindu dia lah. Mereka ialah pendeta Ved Prakash Upadhyay. Seorang yang mendapat ijazah MA dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit, bahasa dulu lah. Bahasa kitab dulu. Dan mendapat ijazah PhD di Jerman. Perlu diketahui bahawa bahasa Sanskrit itu terbahagi kepada dua Sanskrit. Pertama, panggil Vedic Sanskrit. Bahasa Sanskrit yang digunakan dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Dan juga dalam kitab-kitab kesusastraan India kuno. Kitab lama lah. Kitab kuning kita kata kalau bahasa. Jadi kitab lama dia tu Sanskrit, Vedic Sanskrit. Ni bahasa Sanskrit lama dah. Yang kedua, Lokit Sanskrit. Bahasa Sanskrit pasar yang digunakan oleh orang ramai dalam percakapan seharian. Ni dialek dah. Pendeta ini mendapat ijazah MA di dalam bahasa Vedic Sanskrit. Vedic Sanskrit kita dia boleh master tu dalam bidang bahasa Sanskrit lama dah. Yang merupakan bahasa khusus kepada kitab Veda. Orang boleh bahasa Vedic Sanskrit saja boleh baca kitab Veda. Kalau boleh Lokit Sanskrit ni, bahasa Sanskrit pasar tak boleh baca dah. Kitab Veda ini juga yang menjadi tajuk kepada kajiannya. Ia kaji kitab Veda dah. Beliau sudah menulis beberapa buah buku berkenaan dengan Nabi yang terakhir. Antara bukunya yang terpenting berhubung dengan perkara ini ialah Kalki Autar Tata Muhammad Sahab. Nabi yang terakhir dia Muhammad. Dia tulis. Dia Hindu lagi nak. Dia tulis pasal Nabi terakhir itu Muhammad. Dengan penanya beliau menyuluh tajuk ini dalam bukunya itu dengan jelas sekali. Dalam bukunya itu beliau membuat satu tajuk besar berbunyi, bilakah seorang Nabi datang selepas kepergian Nabi sebelumnya? Seseorang Nabi itu datang selepas berlaku beberapa perkara dalam masyarakat manusia. Dalam bukunya itu, pendeta Ved Prakash Upadhyay menulis bahawa menurut keterangan kitab-kitab agama Hindu, seorang Nabi itu hanya datang selepas manusia sudah jauh daripada ajaran agama yang sebenarnya. Ya gitulah. Lepas berat-berat masyarakat tu akan mari Nabi dan Rasul. Selepas susahnya dia senang. Jadi itulah putaran kehidupan. Lepas sesak barat mari kebenaran dah. Ajaran-ajaran agama dicampur adukkan dengan ajaran atau fahaman-fahaman bukan keagamaan. Adab budaya masyarakat ni jadi agama dah. Dan sekali ada reka-reka ditukar-tukar jadi agama berlaku. Perkara yang dilarang agama dilakukan atas nama agama. Ni masalahnya. Dia buat boleh atas nama menghormati kaum dah. Orang lain buat masuk neraka dah. Kena bala. Macam tu lah tak. Dia buat atas nama agama.
agama suruh, agama benar, macam-macam lah. Agama terbatas kepada golongan-golongan tertentu dan hanya menjadi satu sumber rezeki kepada keturunan-keturunan tertentu dan lain-lain. Nah, ia ada unsur Syiah ke, tarikat Habib-Habib ke apa setengah tu. Dia akad keturunan apa dia lah. Orang lain ni miskin dia. Rumah Habib Umar besar pegapa nak. Jadi kita jadi masalah ni. Tok guru tarikat ni, tok guru Syiah ke apa, dia akad keturunan. Dia tunggang keturunan. Mari Malaysia bawa mengaku keturunan dia. Ke 40 ke 38 ke apa dah. Lepas tu orang pakat hormat. Badah ramai lagi hak hak keturunan Nabi, hak ngaji kuat tu dah. Alim. Tapi duk caw ke hak tu dah. Menunggang. Jadi sumber rezeki dah. Beliau membentangkan 16 perkara merupakan sempadan zaman Nabi yang baru dengan zaman Nabi sebelumnya. Kemudian beliau ni pendeta tu lah. Kemudian beliau menyatakan bahawa menurut kitab Vedat, zaman Nabi terakhir itu sudah pun berlalu kerana alamat-alamat sempadannya, tanda-tandanya. Sempadannya sudah terlalu nyata dan sudah agak lama masa kedatangan Nabi terakhir itu berlalu dah. Ada dah. Tanda tu ada dah, dia kata dia. Oleh itu, semua kesejahteraan agama yang dibawa oleh Nabi terakhir sudah termangsuh. Dan tidak boleh dipakai lagi. Ajaran-ajaran agama yang terdapat hari itu sebenarnya sudah bercampur aduk dengan falsafah ciptaan manusia. Hingga sukar untuk dipisahkan. Dia campur dengan falsafah. Pemikiran logik akal kuat ni nak. Ilmu kalam lah. Ilmu kalam ni. Jadi Hindu pun gitu campur aduk. Kristian pun jadi anak Tuhan tu sebenarnya masuk ilmu falsafah. Neoplatonisme ke apa. Dia fikir kuat dok pasal Tuhan dan sekali. Payah faham Tuhan dan sekali. Tuhan yang ada ni sama. Last sekali payah nak faham pasal Nabi. Tak beranuk ke apa. Last sekali jadi Tuhan. Nabi Isa pun ada. Peruh Tuhan ke apa masuk ke apa dah. Jadi Tuhan juga. Macam-macam lah jadi anak Tuhan. Jadi asalnya falsafah mikir ngoyak kuat. Lebih hak. Benda hak tak sepatut fikir. You fikir juga last sekali. Jadi rasa agama dan begitu juga dengan Hindu. Dia sebenarnya. Gitu ni ada faham wahdatul wujud tu. Hindu-Hindu ni faham wahdatul wujud asalnya. Dan last sekali ia pun jadi habis berhala tu. Jadi ada kaitan dengan Tuhan dah. Jadi berjuta-juta Tuhan dia kerana telajak fikir kuat sangat ni. Sudah mustahil bagi kita untuk memisahkan antara kalam Tuhan dengan kalam manusia dalam kitab-kitab agama itu. Hari ini apa yang dilakukan atas nama agama itu sebenarnya bukan lagi agama yang pernah diwahyukan Tuhan. Hindu tu jadi asal-asalnya adalah orang kaji perbandingan kata tak beda agama pun asal ni memang ada unsur tauhidnya. Tapi lama-lama ia tukar tambah diputar balik di takwil dah oleh ulama Hindu ni. Jadi satu agama yang sangat-sangat syirik, paling syirik, melampau kesyirikan. Begitu macam Syiah ni. Pakai serba besar. Alim bukan main, berapa PhD setengah. Ada setengah tok guru Syiah ni, setengah kita ni tak kagum sangat ni. Bukan PhD bidang agama, PhD bidang sains pun ada tok guru dia. Oh hebatnya dah. Tok guru Syiah tapi ada bidang sains, ada bidang sastra, ada capur-capur PhD, 2-3 butir PhD lah. Nak bijak dia. Jadi begitulah. Tapi sesak barat lah ikut Syiah. Ini kerana kitab-kitab yang dianggap suci itu, kitab Hindu dulu ke apa sudah diubah-ubah dan dipersonkan sebegitu rupa sehingga membingungkan fikiran pengikutnya dah. Bengong gitu dah sekali. Bengong gitu dah. Hanya maklumat ataupun ajaran dibawa oleh Nabi terakhir itu sahaja boleh diyakini kebenarannya. Hak nampak terangnya akan datang Nabi akhir zaman ni ada dalam kitab dia. Hak lain tu baca tu kau bengong. Kau mengaji kau pening ni. Mengaji kitab Hindu. Dalam hubungan ini, dua buah buku beliau iaitu Kalki Autar Tata Muhammad Sahab dan Nirashans Tata Antim Rishi atau Vedic Nirashans Tata Muhammad Sahab. Jadi dikeluarkan oleh Sasiwat Vedan Prakashan Sang Allahabad, India. Merupakan buku terpenting yang perlu dibaca oleh setiap orang yang mahukan kebenaran. Terutama orang Hindu India ke apa. Dia nak tahu kebenaran, dia kena baca buku ni dah. Orang-orang Hindu dah. Di permulaan bukunya pertama yang bernama Kalki Autar Tata Muhammad Sahab
terpampang tanda tangan 8 orang pendeta Sanskrit terkenal yang menyatakan kebenaran apa yang tertulis dalam buku itu. Jadi, bukan yang ambil tanda tangan ulama Islam. Yang ambil tok guru besar, alim ulama besar Sanskrit atau Hindu. Tok guru besar, pendeta Sanskrit hebat-hebat terkenal. Sang apa orang? Sang betul ni. Hak dia cerita ni. Nabi terakhir ni Nabi Muhammad. Dalam buku itu penulis menegaskan bahawa Nabi terakhir yang diceritakan dalam kitab suci yang terdahulu tersebut dan yang ditunggu-tunggu itu ialah Nabi Muhammad SAW. Hindu percaya. Dia kena baca orang Hindu, orang India ni, Malaysia ni dak. Ramasamy ke apa dak. Dia taksud Hindu pokok dia ni. Orang India ni baca, dia sepatutnya baca dah. Bukan memang sains 8 orang tok guru besar Hindu dah. Sanskrit. Pendeta Sanskrit atau guru Hindu besar. Sains betul hak dikata tu. Nabi dia tunggu-tunggu tu Nabi Muhammad SAW. Sistem hidup adil yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu satu-satunya agama yang benar dan semua agama terdapat di dunia hari ini merupakan pecahan atau serpihan daripada bentuk agama yang sebenar. Nah, asalnya agama Nabi Ibrahim ke agama Nabi mana pun serupa Nabi Muhammad. Akidahnya sama lah, syariat tu ada beza sikit-sikit kan. Tapi agama tu, bentuk agama umumnya secara asalnya sama dah. Ya ke Nabi dulu sampai sekarang. Cuma apabila bertambah lama, ia akan bertambah banyak bid'ah hasanah. Dia katalah bid'ah hasanah dah, bid'ah tambah dan sekali rupa bentuk sebenar agama telah berbeza. Agama yang benar yang masih terdapat hari ini hanya Islam. Orang yang berfikir dengan hati yang tenang akan dapat menerima bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW itu bukan satu agama yang baru. Orang berfikir tenang tak? Orang Hindu pun kalau mikir dengan tenang, dia akan dapati betul hak Islam ajarnya. Malah agama yang dibawa oleh Muhammad SAW itu merupakan edisi terbaru yang sudah diperbetulkan daripada agama yang dianutinya sendiri. Jadi, agama Nabi-Nabi dulu, termasuklah Hindu, apa hak asal betul jadi karut ni. Telah Nabi ikut itulah yang sebenarnya, nak betul dah. Kenyataan ini tidak dibuat oleh pendeta itu dengan sembrono. Siapa tahap tu dia seolah dia sokong Nabi Muhammad betul dah. Tu agama sebenar dia. Kenyataan ini tidak dibuat oleh pendeta itu dengan sembrono dan sewenang-wenangnya tanpa alasan. Malah bagi membuktikan kebenaran kenyataannya itu, beliau membawa bukti-bukti daripada kitab-kitab agama Hindu. Seperti Veda, Puran, Bhagavad dan lain-lain lagi. Cerita pasal Nabi akhir zaman ni, jom mari belakang. Kitab Veda, Puran, Bhagavad dan lain-lain. Dia menunjukkan itu adalah Nabi Muhammad. Beliau penuh yakin bahawa Nabi terakhir yang diceritakan oleh kitab-kitab Ved, kitab Veda, kitab Hindu, kitab Bible dan kitab-kitab agama Buddha pun dah. Buddha ni adalah pecahan mazhab daripada Hindu dah. Tidak lain ialah Nabi Muhammad SAW. Dia kaji-kaji, ni ciri-ciri serupa Nabi Muhammad belakang ni tau. Cari kitab Veda pun kaji, Bible pun kaji tak. Kitab Buddha pun, ni cerita Nabi Muhammad ni. Dalam pendahuluan bukunya bernama Dirashan Tata Al-Antim Rishi, beliau menulis begini. Nabi terakhir yang seperti yang dijanjikan dalam kitab-kitab Veda, Bible dan kitab-kitab agama Buddha itu hanya tepat untuk diri Muhammad SAW saja. Bukan Nabi Isa, bukan orang lain dah. Kita buat kaji, baca, gabung-gabung, tengok belakang. Ni memang dah. Tak ada orang lain. Nabi Muhammad belakang. Cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir. Walau bagaimanapun bagi mengetahui penjelasan yang panjang lebar tentang perkara tersebut, mestilah dirujuk kepada buku-bukunya sendiri. Nak tahu detail kan? Baca buku dia lah. Terutama orang hak Hindu ni nak. Kita kena dedahkan dah. Kalau kita ada kawan ni, kalau boleh cari buku tu, kena dedahkan benda ni dah. Tak masuk Islam pun suku Al-Quran ni dia bersangka baik dengan Islam. Tidak ni kak. Dia berasa Hindu betul doa, Islam ni ekstremis naga apa dah. Kita kena dedahkan. Kita hanya akan menyebutkan di sini berapa keterangannya yang terlalu menarik hati tentang Nabi besar kita, Muhammad SAW saja. Ini benda hak menarik lah. Poin-poin penting lah. Antara yang menarik hati itu ialah dalam kitab-kitab agama Hindu, yug atau masa dibahagikan pada 4 peringkat. Ada peringkat masa dah. Bukan kitab Hindu tu ada 4 bahagian lah. 4 jenis, 4 peringkat. Pertama Satyug, B Treta Yug, C Dupra Yug, D Kal Yug.
Dah. Ada 4 peringkat tu lah. Satyug, Tretayug, Dwapara, Kalyug. Kitab-kitab suci agama Hindu itu juga menceritakan yang jelas bahawa Nabi yang terakhir itu akan lahir selepas berapa lama peringkat Kalyug itu bermula. Kalyug ni terakhir dia kira dah. Start Kalyug terakhir tu, peringkat keempat tu. Lepas Kalyug bermula tu, tak lama tak akan lahir Nabi. Mengikut pembahagian masa dilakukan dalam kitab-kitab agama itu, Kalyug sudah pun bermula sejak 5,069 tahun yang lampau. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini membawa risalah Islam lebih kurang 1,500 tahun yang lampau. Kira-kira ni, logik Nabi Muhammad. Kerana itu, kedatangan Nabi terakhir selepas berapa lama peringkat Kalyug berlalu, seperti cerita dalam kitab agama Hindu, itu benar-benar tepat untuk Nabi Muhammad SAW. Dia buat saja. Dia kesimpulan sendiri dia. Kesimpulan pendeta tersebut dah. Pendeta tu masih Hindu. Apa tak masih saya tahu lah. Ikut dia lah. Apa-apa. Tapi hujah dia kita tengok. Nah. Pertama dia. Pada masa Kalki Avatar. Atau Nabi terakhir itu. Kalki Avatar ni istilah Nabi terakhir. Juga apa yang istilah dah. Ada cerita kartun dah. Saya ingat dah. Apa. Jadi Kalki Avatar ni jenis. Alah, kalau cerita tu macam itulah. Akhir zaman dah. Atau Nabi terakhir zaman itu lahir manusia menggunakan kuda sebagai kenderaan mereka. Naik kuda Nabi. Dan menggunakan pedang semasa berperang. Dan Kalki Avatar itu sendiri menggunakan asyu, kuda dan khadak pedang semasa hidupnya. Dah. Nabi Isa tak pergi dah. Nabi Musa tak ada pergi juga dah. Bagi orang yang menunggu kedatangan Nabi terakhir, kedua perkara ini perlu diperhatikan betul-betul. Hari ini manusia tidak lagi menggunakan kuda dan pedang dalam peperangan. Dunia moden ini lebih terkenal dengan dunia roket dan misil, peluru berpandu lah. 1,400 tahun yang lampau ketika manusia belum lagi mengenal peluru dan atom, sudah tentu kuda dan pedang menjadi alat peperangan mereka yang terpenting. Terakhir guna kuda pegang ni, Nabi Muhammad. Sebelum tu, guna jugalah. Kalau ada pun dah. Nabi apa? Sulaiman, Nabi Daud ke apa dah. Tapi terakhir Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam kitab-kitab agama Hindu, tempat kelahiran Nabi yang terakhir itu dinamakan Shambalgram. Tempat Nabi akhir zaman ni. Kelahiran Nabi ni yang terakhir itu ialah Shambalgram. Apa Shambalgram ya? Pendeta Ved Prakash Upadhyay menulis bahawa Shambal itu bukan nama tempat. Kerana di India tidak ada satu tempat pun dia bernama Shamba. Cari punya Shamba, kita ada Shamba di India ni. Yang pernah melahirkan seorang manusia terkenal. Kalau cari-cari jumpa nama Shamba pun tak ada orang terkenal. Tak Soho pun orang di situ. Oleh itu Shamba itu merupakan Visheshan, sifat. Shamba tu bukanlah nama tempat di India, tapi nama sifat tempat tu. Bukan nama kepada satu tempat. Shambalgram itu berarti kampung atau negeri yang aman. Tu dia. Shambalgram tu maksudnya negeri yang aman. Dalam bahasa Arab disebut Darul Aman. Negeri yang aman. Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dikenali sebagai Darul Aman, negeri yang aman. Dia kata dia sendiri, orang Hindu ni, pendeta ni, Sanskrit ni. Mekah tu panggil Darul Aman. Yang dulu lagi terkenal dengan Darul Aman, tempat yang aman. Orang lain pergi kuat-kuat apa, tempat dia tak pergi lagi. Jangan benar nak kata pergi dah. Payah nak pergi tu tempat. Keliling pergi dah. Pergi Wahabi dengan apa, dengan Sufi, kau pergi dodeh. Mekah tak kena satu lagi dah. Jadi dia payah. Pergi dodeh posting berapa kali pergi dah. Posting ni mungkin zaman kita ni dah. Tapi Mekah ni aman lagi dah. Allah jadikan tempat tu aman dah. Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dikenali sebagai Darul Aman, negeri yang aman. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan Mekah sebagai negeri yang aman. Antara ayat itu ialah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah
manusia ialah Baitullah yang di Mekah. Mekah tempat mula-mula buat rumah Allah. Tempat Baitullah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, antaranya maqam Ibrahim. Sesiapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Nah. Wa man daqalahu kana amina. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sesiapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu daripada semesta alam. Surah Imran ayat 9 hingga 7. Yang siapa kata wajib haji dia denulah. Hadramaut kau gapo haji sungguh tak wajib. Ataupun Syiah di Karbala. Dia Allah Maha Kaya lah. Allah tak perlu. Saya nyakit dia sendiri lah. Saya pasal nak. Agama Allah tidak jejah. Dengan bidang-bidang mereka. Pokok khurafat ni. Nah. Tapi nak cerita tu akan Aminah, negeri Amin tu ialah Mekah. Ayat ini merupakan bukti bahawa daripada Al-Quran sendiri yang menunjukkan bahawa Mekah itu ialah negeri yang aman. Disebabkan itu maka Mekah lebih terkenal sebagai Darul Aman. Ya, dulu pun panggil Darul Aman, negeri Amin dah. Tentera Abraham nak suruh pun tak boleh. Jadi dia Amin, kurang daripada tempat lain dah. Yang ketiga, tempat kelahiran Nabi yang terakhir menurut kajian pendeta itu terletak di kawasan padang pasir. Bukan di kawasan banyak pokok kan, kawasan padang pasir. Yang mana penduduknya menggunakan unta sebagai kenderaan utama mereka. Kenyataan ini dibuat berdasar kitab suci Hindu juga, iaitu Arthved 20/127/2. Semua orang tahu bahawa Mekah terletak di kawasan padang pasir di semenanjung tanah Arab, Arabian Desert. Betul-betul kawasan padang pasir. Nah, kalau tempat lain, walaupun hanya ada juga di plastik, kau gapo tu pada pasir, kau gapo dah. Tapi banyak kau tempat subuh dia, ada tempat subuh. Jadi sini memang pada pasir sungguh Arab Mekah ni. Jadi memang orang guna itulah kenderaan. Jadi tempat yang tidak ada hutan, kurang hutan ni, tak sesuai lah. Tempat hutan banyak ni, orang guna kenderaan hutan ni memang pada kawasan pada pasir di semenanjung tanah Arab ni. Yang keempat, dalam kitab suci agama Hindu, Nabi terakhir itu dikenal sebagai jagat guru, pemimpin seluruh alam. Jagat tu, alam lah. Alam jagat, alam seluruh. Jagat guru, pemimpin seluruh alam. Guru tu pemimpin lah. Bahasa kita panggil guru-guru, cikgu guru tu, bahasa Sanskrit lah, bahasa Hindu, bahasa Sanskrit tu. Pemimpin seluruh alam, jagat guru. Atau pembawa rahmat ke seluruh alam. Dalam Quran juga Allah SWT menyebut tujuan Nabi Muhammad SAW diutuskan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kuutuskan engkau melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Surah Anbiya ayat 107. Jadi dia nak sepadulah, nak sama dah. Pemimpin seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam dah. Firman-Nya lagi, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Kaffatan lin-nas. Bukan orang Arab ke khusus tidak, seluruh manusia dah. Kaffatan lin-nas. Sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat tersebut. Surah As-Sabah ayat 28. Ramai okey. Tuak tak cara, tak cana, tak penting berasa dah. Padahal Nabi ni bawa cerita betul. Syurga neraka ni betul dah. Yang kelima, menurut kitab Bagwat Sepuran. Tadi surah Sabah ayat 28. Okey, yang kelima dah. Menurut kitab Bagwat Puran, Nabi terakhir itu akan lahir di tempat yang tersebut di atas tadi dalam keluarga seorang Pirahat. Pirahat. Benda Pirahat apa dah? Semua orang Islam tahu bahawa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keluarga penjaga atau penguasa Kaabah, atau dalam bahasa Sanskrit dikatakan Pirahat. Maksudnya anak beranak agama lah. Anak beranak tok guru dulu dah. Anak beranak. Okey, jaga Kaabah lah. Kaum Quraisy jaga Kaabah. Berdiri ni Bani Syaibah lah. Tapi kaum Quraisy lah. Anak beranak Quraisy belakang. Anak beranak Nabi lah. Jaga Kaabah ni. Yang keenam, dalam kitab-kitab agama Hindu tersebut, nama ibu Nabi yang terakhir itu dikenali sebagai Sumwati. Atau terkenal juga dengan nama Sumati.
Dia berarti perempuan yang damai atau aman. Sumati ni perempuan damai atau aman. Nama ibunda Nabi Muhammad SAW ialah Aminah dalam bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu berarti perempuan yang aman dan damai juga. Bahasa Sanskrit Sumwati. Bahasa Arab Aminah maksud yang sama, perempuan yang aman damai. Jadi pendeta Hindu kata serupa dah. Tengok Hindu pun reti bahasa ni. Ni ngaku ahli sunnah tak? Teori konspirasi. Orang terai-terai dan Nabi sebut dalam hadis nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dia nama lain suku Sakak ada Hasan ke apa dia. Anak Raja Dojo. Tak tahu dah ada. Jauh jenak dia. Jadi kita kena mikir. Orang Hindu pun boleh mikir. Yang ketujuh, dalam kitab-kitab agama Hindu yang juga tersebut nama bapa Nabi yang terakhir itu ialah Vishnuyash. Dia bermakna hamba Tuhan. Bahasa Hindu Vishnuyash, hamba Tuhan. Bahasa Sanskrit lama ni. Lepas tu nama ayahanda Nabi Muhammad SAW ialah Abdullah. Dia kalau dimelayukan bermakna hamba Allah juga, hamba Tuhan juga. Sama hamba Allah, hamba Tuhan. Bahasa Hindu Vishnuyash, bahasa Sanskrit lama ni. Sebab Vishnu artinya Tuhan. Dan Yash berarti yang terpelihara, dijaga. Atau boleh juga dikatakan hamba dah. Hamba Tuhan. Yang ke-8. Dalam kitab-kitab agama Hindu, kaki autar atau Nabi yang terakhir itu diberi gelaran antim autar. Penutup atau penyudah sekali Nabi. Antim autar. Khatamul Nabiyyin. Antim autar dia. Penutup atau penyudah sekali Nabi. Al-Quran sendiri memberi gelaran dalam penyudah segala Nabi kepada Nabi Muhammad SAW seperti dalam ayat Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa daripada seorang lelaki antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup bagi segala nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Ahzab ayat 40. Jadi khataman nabiyyin, penutup segala nabi ada dalam Quran. Serupa dengan agama Hindu sebut antim autar. Penyudah segala nabi. Maksudnya sama dah. Khataman nabiyyin. Yang ke-9, terdapat juga dalam kitab-kitab agama Hindu bahawa Nabi terakhir itu melalui 4 orang sahabatnya akan menghapuskan kali, artinya syaitan. Memang jelas bahawa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai 4 orang sahabat yang teristimewa. Dah. Iaitu pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Uthman radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu. Ada 4 orang ni. Hak paling terkenal lah. Khalifah Rashidah khasah. Bukan Khalifah Rasyidin saja. Khalifah Rasyidin khasah. 4 orang ni. Khalifah Rasyidin ni mengikut hadis Sahih Muslim tu 12 orang. Khalifah. Bukan imam 12, khalifah ni. Jadi imam hadis khasah ni 4 orang ni betul. Serupa dah. Keempat-empatnya menjadi khalifah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya pegulah orang Hindu berpegu dah. Kata lebih kurang serupa 4 cerita 4 orang sahabat. Tiba-tiba ada 4 orang khalifah yang terkenal. Sahabat Nabi yang terkenal juga. Jadi benda tu logik. Yang ke-10 tersebut juga bahawa Nabi terakhir itu akan diberi pertolongan melalui para malaikat. Devta Dwara. Dia kena malaikat tolong Nabi. Dalam Al-Quran jelas tersebut bahawa dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya diberi pertolongan melalui malaikat seperti yang tersebut dalam surah Ali Imran ayat 122 hingga 124. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Ingatlah ketika 2 puak daripada kamu pada hari peperangan Uhud tersebut terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Padahal Allah penolong dan pelindung mereka, dan jika sudah demikian pada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri dia. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alatan perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu.
Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera daripada mereka diturunkan? Dan sesungguhnya Allah sudah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedangkan kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah bahawa Muhammad ketika engkau berkata pada orang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah Ta'ala membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat turunkan. Jadi, malaikat turun ni ada dalam Quran. Seperti dalam kitab Hindu tu, tak Veda je kata, pertolongan malaikat, Devta Dwara lah, malaikat tolong. Perlah dia pun, pergi Palestin pun. Ada dah berita-berita sampai orang Yahudi nampak ramah, tiba-tiba nampak dah. Pelik dah. Jadi, itu adalah bantuan daripada Allah. Biasa lah. Ya, dulu pahlawan ni pun. Sentiasa ada malaikat membantu mujahidin. Ya, ikut sebenarnya mereka tak mampu tak. Senjata sanggih sangat tak orang Israel ni. Tapi pelik. Dalam keadaan begitu, mereka jadi kalah macam kalah ni. Okey. Dalam kitab-kitab Veda tersebut, janji akan lahir seorang pusra Tuhan yang bernama Nirashans. Ia akan punya 12 orang isteri. Dari kitab Veda tu ada sebut Nirashans 12 isteri. Nirashans kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan menjadi Muhammad, artinya orang terpuji. Nirashans tu maksudnya orang terpuji. Muhammad lah bahasa Arab dia. Lepas tu 12 orang isteri tu hampir sama lah. Nabi start Nabi Khadijah lagi dah. Berapa dah? 9. Lepas tu dengan Kiptiah hamba dengan Maryah Kiptiah. Jadi cukup-cukup 12 lah, lebih kurang dah. Mati hak gapo dah. Yang kami berhubung dengan hari kelahiran Kalki Auta atau Nabi yang terakhir. Kitab-kitab suci Hindu menyebutkan bahawa kelahirannya akan berlaku pada Shukli Paksh Vedashi. Boleh Hindu kelahiran Nabi Muhammad tu pada Shukli Paksh Vedashi. Apa maksudnya? Bulan Hindu dibahagi pada 2, iaitu 1 hingga 14 hari bulan dipanggil Shukli Paksh. 15 hingga akhir bulan dipanggil Krishna Paksh. Dalam kitab Kalki Puran tersebut bahawa Kalki Auta atau Nabi terakhir itu akan lahir pada 12 hari bulan daripada Shukli Paksh. Maksudnya 1 hingga 14 lah. 12 hari bulan yang terkenal lah. Menurut kajian ulama Islam, Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Mengikut dia katalah. Sampai hari ini pun umat Islam merayakan hari lahir baginda SAW pada tarikh tersebut. Berdasar kenyataan tersebut dalam kitab itu, maka Nabi yang terakhir itu tepat kepada Nabi Muhammad SAW. Iaitu 1 hingga 12. Rabiul Awal tu boleh awal bulan lah kita kata nak. Dipanggil Shukli Paksh. Kalau 15 hingga akhir bulan dipanggil Krishna Paksh. Jadi antara tu dah. Kalki Auta Tata Muhammad Sahab dan Nirashans tu Muhammad lah. Nirashans lah. Tata Antim Rasul terakhir. Merupakan 2 buah buku yang menjelaskan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan penuh dengan fakta yang disebut daripada kitab-kitab suci Hindu sendiri. Berdasar kenyataan yang terdapat dalam kitab-kitab Veda, Bhagavad Puran dan lain-lain, Pendeta Upadhyay yakin bahawa Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci Hindu tersebut. Jadi, dalam kitab suci tersebut tak boleh nak padu. Cari. Tak ada orang lain. Nabi Muhammad. Betul-betul Nabi Muhammad SAW. Ni kajian pendeta Hindu dah. Pendeta Sanskrit. Agama Hindu merupakan topik kajian pendeta Upadhyay yang utama. Di samping itu, beliau juga mengkaji agama Islam, Buddha, Kristian dan agama Yahudi. Dia kaji juga dah. Dalam bukunya Nirashans Tanta Antim Rishinya. Nirashans tu yang terpujilah Muhammad. Beliau menulis dengan penuh keyakinan. Penuh yakin bahawa sifat-sifat Nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab-kitab agama terdahulu itu semuanya tepat jika disandarkan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kata tak boleh nak pegang orang lain. Memang tepat dengan Nabi Muhammad saja. Bagi mengetahui hasil kajian pendeta Upadhyay secara terperinci, mestilah dibaca buku-bukunya sendiri. Anda bacalah buku bahasa Urdu ni saja. Saya hanya membentangkan apa yang saya kira penting untuk tetapan pembaca sekalian saja nak tulis belakang tak mak. Tak ada. Okay, dalam Injil Barnabas, terkenal dalam Injil ni,
yang dekat sesuai dengan ajaran Islam ni Injil Barnabas. Tapi orang Kristian tak terima lah. Tapi Injil Barnabas ni bahasa pun susunan lebih menarik, lebih jelas, lebih kata logik dah. Lain tu mengarut kursi banyak lagi dah. Tapi Injil Barnabas yang nampak berjuru molek ni tak diterima oleh Kristian. Kerana apa? Nampak sokong Islam lah. Dalam Injil Barnabas juga tersebut secara terperinci sifat-sifat Nabi yang terakhir itu. Cuma yang perlu kita sedar bahawa kitab-kitab agama itu bukan semuanya dalam bahasa Arab. Jadi tidak munasabah dan masuk akal jika nama-nama yang dalam bahasa Arab itu digunakan oleh kitab-kitab suci yang diturunkan dalam bahasa lain. Kalau kita baca, jangan kita nak suruh sebut Muhammad dah. Ia kena bahasa dia. Asal ni Rasyans. Yang terpuji. Muhammad maksud dia dah. Begitu juga Abdullah ni lah. Ayah Nabi dah. Ayah Nabi. Dia panggil Vishnu Yash. Hamba Tuhan. Abdullah tu. Mak Nabi ni mengikut bahasa Hindunya Semwati. Semati. Iaitu perempuan yang damai atau aman. Bahasa Arabnya Aminah. Ini kena begitulah. Baru kita faham bahasa-bahasa dia. Ikut bahasa masing-masing lah. Jadi kalau kita tak terjemah sukan, tak nampak lah. Tak jumpa lah Aminah ke Abdullah lah. Dalam kitab Hindu ni. Dalam kitab Bible ke apa tak jumpa lah. Jadi dia kena terjemah pula dah. Malah masyarakat yang menerimanya pula bukan bahasa Arab. Kitab dulu ni bukan bahasa Arab. Yang pentingnya ialah makna dan maksud daripada perkataan yang digunakan dalam kitab itu masing-masing. Makna dia siapa? Serupa dengan makna bahasa Arab. Sesungguhnya perbandingan agama dengan manusia tidak ubah seperti manusia dengan bajunya. Manusia sejak kecil lagi memakai baju. Tetapi disebabkan proses pembesaran yang terus berlaku, ia terpaksa menukar bajunya itu daripada yang kecil kepada yang lebih besar dan seterusnya sampai proses pembesaran yang terhentilah. Sampai dia basah. Maka ketika itu tidak perlu dicari lagi baju yang lebih besar saiznya daripada yang sudah ada padanya. Jika dipakai juga baju yang lebih besar daripada batang tubuhnya, nanti akan ditahukan orang. Nampak gelebeh. Nampak itulah, nampak selekeh pula dah. Orang akan menganggap jika kurang siomat atau jika seorang itu mahu memakai baju yang sudah usang yang pernah dipakainya semasa kecil. Tentu sekali dia tidak akan dapat memakainya sebelum ditampung dan ditambah kain yang lain. Jika dilakukan begitu, orang akan menganggapnya sedang mengalami tekanan jiwa. Sakit jiwa gila dah. Selain daripada itu, dia akan dianggap sebagai orang tidak sempurna dan tidak tahu perkembangan hidupnya. Oleh itu, nyatalah kepada kita bahawa hidayah dan pimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya hidayah yang betul yang mesti dipilih oleh manusia. Jika ia mahu terpimpin dengan selamatnya di dunia sampailah ke akhirat. Wallahu'alam wa ilmuhu atam. Habislah kitab kita ni untuk babnya terakhir, bahagian ke-11. Jadi terbukti bahawa Nabi Muhammad lah Rasul terakhir. Buat kajian perbandingan agama ni penting juga lah. Jadi perkara lah kita untuk menguatkan keyakinan Islam kita, kena belajar ni macam kajian Ahmad Didat Datuk Zulkarnain ni untuk mengukuhkan keimanan kita. Dan benda ini juga kita kena sampai kepada orang bukan Islam. Dia tidak berasa Islam jauh sangat, yang terasing. Sebenarnya dalam kitab dia pun sangat mesra. Kitab Hindu sangat mesra dengan Islam. Dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia jadi kurang ekstrim. Dia tak mengamuk ni. Di India, agama marah Islam. Marah Islam lebih daripada marah pada agama lain. Kerana apa? Kerana jahil Turki dah. Puak-puak Hindu jahil Turki dah. Ramaswamy apa tahu ke benda ni nak? Semangat sangat ni. Jadi kita kena dedahkan pada masyarakat. Walaupun yang bukan non-Muslim supaya dia tahu. Sekurang-kurangnya tidaklah dia berasa jauh sangat. Dia berasa Islam ni ekstrim. Tambah-tambahlah ada puak-puak ustazah ni. Ustazah ni. Yang menunggak agama dah. Sehingga nampak huduh Islam dah. Doa bala kepada orang buat maksiat. Dari geng lain lah. Geng dia. Bersangka baik. Memang lah. Tapi kita kena dedahkan juga perbandingan agama ni supaya sekurang-kurangnya moga-moga boleh masuk Islam lah. Kalau tak boleh juga masuk Islam, orang-orang Hindu, orang bukan Islam ni, sekurang-kurangnya bersangka baik. Dan dia berasa tidak jahat orang Islam ni, tidak Islamfobia, mengurangkan Islamfobia dah. Okay, kita sudah sikit, iaitu penutup lah. A'udzubillah. Ini bukan hadis, bukan Quran hadis. An Abi Zarin qala amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in amarani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi wa amarani an asila ar-rahima wa in adbarat wa amarani an alla as'ala ahadan syai'an wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran
Wa amarni an la akhafa fillah lawmata la'im wa amarni an ukthira min qali la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-'arsy. Daripada Abu Dzar bahawa beliau berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan padaku 7 perkara. 7 perkara ni nasihat. Nah, hadis sahih ni. Nasihat banyaknya. Yang Ali tu dah, tu hadis palsu saja dah. Ni hak sahih kita dengar balik. Apa Rasulullah nasihat kita 7 perkara? Pertama, baginda merintahkan padaku supaya mencintai orang miskin dan mendekati mereka. Kita kena buat baik, buat saing dengan orang miskin. Jangan kawan dengan orang kaya saja. Dengan politik. Dengan cari orang miskin. Kita buat kawan dengan orang miskin. Orang susah miskin. Kita kena ada rutin kita sebulan sekali, seminggu sekali ke. Beli beras. Beli ke orang miskin mana-mana. Anak-beranak kita, jiran-jiran kita. Orang kampung kita. Dia ada roti, dia ada. Supaya kita ni dia mendekat. Dekat. Bukan dia tupai kita. Kita tupai rahmat berkat dia. Kita bersedekah ke orang miskin ni, kita tupai berkat dia. Bukan dia boleh berkat kita, kita boleh berkat dia. Kita tolong dia tu jadi dia berkat. Orang miskin ni sumber rezeki, sumber rahmat. Sehingga hidup kita bahagia, sihat ke apa ni dengan kita tolong susah ni, orang miskin. Yang kedua, baginda merintahkan aku supaya melihat kepada sesiapa yang berada di bawahku dalam hal harta dan keduniaan. Dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasku. Nabi pesan ni, jangan kita perhati beratlah. Jika di rumah kita, rumah dah besar, kereta besar-besar. Kita kereta second hand, penuh macam dah. Backing macam. Sebelah kita rumah besar. Kita lah. Perhati ada lah sebutir rumah hak kecil daripada kita, dekat dengan kita. Perhati rumah tu tak perhati rumah besar lah. Dia deki kereta yang besar. Allah lah. Khabar tambah rumah pun besar lagi. Kereta comel-comel. Kita kereta hak tu pun dia nak beli dah peti pun. Penuh tak boleh nak backing-backing. Deki sama lah. Kita ni tak perhati orang yang lebih mewah daripada kita. Perhati orang susah. Rumah hak kecil ni. Rumah hak buruk ni. Kereta buruk. Dia perhati kereta besar ni. Gitulah. Perhati dalam dunia ni perhati orang yang lebih rendah. Dalam agama pun perhati orang hebat. Kita nak tiru. Kapten Hafiz Firdaus. Tidak secara formal mengajar agama pun. Boleh tulis kitab. Yang memudahkan pemahaman agama dah. Bukan kita deki dia sampai ke kita tuduh dia fitnah macam-macam. Memang ada silap dia manusia dah. Tapi kita nak tiru dia macam mana boleh ilmunya hebat. Deki secara tu, deki dari segi kedah. Maksudnya bukannya deki nak jatuh dia. Tapi kita nak bersaing dengan dia untuk mengatasi dia. Dalam perkara agama. Jangan perkara dunia dah. Yang ketiga, baginda merintahkan aku supaya menghubungi keluarga walaupun mereka tidak menghubungiku. Anak-beranak kita, balas kita. Kes politik ke kes apa, tuduh kita macam-macam dah. Lagi dia tak sebaik dengan kita, lagi tu kita pergi rumah dia dah. Dia ziarah dia. Dah. Pok dah kita ke anak-beranak kita nampak kurang dah kita dah. Memanglah kita pun silap juga. Tapi kita buat baik juga dah. Sepupu kita orang badan. Yang keempat, baginda memerintahkan aku supaya tidak meminta apa-apa kepada sesiapa pun. Ini berat ni. Jangan bergantung manusia lah. Dan meminta apa-apa dah. Soal ikhtiar sendiri. Yang kelima, baginda merintahkan aku supaya berkata benar walaupun ia pahit. Ni lagi pahit juga dah. Kata benar ni kena. Kata benar kan. Nak fitnah, nak tukar kat orang dah. Tak ada sekolah nak terima kita dah. Demo fitnah kita jawab. Kata. Kita ni fitnah berat-berat. Kita jawab je sikit. Cari nyakit ni tukar sekolah hantar je jauh dah. Dah. Tapi betul lah pahit dah. Kita pun setara tu baru lah. Kalau di Palestin ni perang dah. Mati ke diri dah. Kata benar kan. Yang keenam, baginda merintahkan aku supaya tidak takut terhadap celaan manusia ketika berdakwah jalan Allah. Kata betul walaupun orang marah. Kita jangan biarkan membiasakan benda salah ni nak. Ia akan jadi bahaya nak. Ni siapa nak bunuh raja pun ada nak. Kerana terpengaruh dengan fitnah ulama-ulama jahat ni. Siapa aku nak bunuh Perdana Menteri. Upah nak bunuh 5 juta Perdana Menteri. Semua ni kerana ekstremis. Kerana benda yang kalau kita tak cakap benar kan, semua masyarakat, lagi ramai masyarakat yang membabi buta ni. Saya pernah baca lah pasal Ambon dulu lah. Ambon ni dah bunuh antara orang Islam dengan Kristian di Ambon di Indonesia lah. Benda tu lepas masuk campur tangan tentera ni gap-gapo ni dia buat pemulihan lah.
Orang Kristian menangis, orang Islam menangis, dia kata, dia tak tahu dulu dia berbunuh-bunuh dah. Dia kerana sentimen sangat-sangatnya. Tak tahu sebab apa. Orang kata Islam mengancam Kristian, anggap Islam nak bunuh orang Kristian, nak mengancam Kristian agak apa dah. Orang Islam pula anggap orang Kristian ni mengancam Islam, mengancam apa? Nak sebar Kristian ke apa tak. Last sekali berbunuh. Last sekali ni tidak betul dah kau dah. Benda yang yang telah dipanas-panaskan, diperbesar-besarkan oleh pok-pok yang ada kepentingan politik dan sebagainya. Dia besar. Bawah ni mampu kerah bunuh sama sendiri dah. Kerana apa? Kerana orang-orang ada kepentingan politik di atas ni. Jadi kita kena berhati-hati dah. Yang ketujuh, baginda memerintahkan aku supaya memperbanyakkan ucapan la haula la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah sahaja. Kerana kalimah ini termasuk simpanan harta kekayaan di bawah arasy. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad oleh Abu Zar nombor 21415, status sahih. Jadi kita kena bergantung dengan Allah lah. Apa-apa pun la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Palestin ke di Malaysia ke mana-mana, kita jangan bergantung dengan Perdana Menteri. Kita sokong setara mana Perdana Menteri tu ke apa pun tu, dia makhluk dah. Kita ni bergantung dengan Allah. Kita jangan takut doa pun kerana Perdana Menteri tu kita benci sangat dah. Jangan takut sangat. Kita kena bergantung dengan Allah gagal apa pun. Yang memberi rezeki, yang jaga kita, yang beri keselamatan pada kita, jaga agama kita, yang sebenarnya Allah SWT saja. Kita usaha jangan dengan sekadar upaya kita, jangan ekstrim, jangan melampau. InsyaAllah Allah akan tolong agama kita dan tolong kita dah. Begitulah dah. Kita nak sebut tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah sahaja dah. Allah akan tolong kita. Jangan takut sangat, jangan risau sangatnya. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah SWT atas kurniaannya. Dapat saya ni Maulana Asri diberikan ruang dan kesempatan untuk menukilkan bahan-bahan penulisan demi manfaat umat Islam khususnya di Malaysia. Penulisan yang terkandung dalam buku ini adalah hasil penulisan saya, penulisan Maulana Asri lah, sejak berapa lama yang tulis dalam banyak tempat. Termasuklah makalah-makalah dan majalah-majalah yang menjadi ruang untuk saya menyatakan pandangan dan perkongsian berkaitan dengan isu akidah, sirah, hadis, tafsir dan lain-lain. Sebahagian daripada pandangan yang saya kemukakan itu mungkin berbeza dengan pandangan umum umat Islam, terutamanya yang disampaikan oleh para guru-guru di Malaysia, para ustaz-ustaz ni, tok-tok guru dah di Malaysia. Namun atas matlamat dakwah dan mengangkat umur yang nyatakan dalam perintah baginda Rasulullah SAW kepada Abu Zar tersebut, berkatalah yang benar walaupun ia pahit. Masa dulu kak, Maulana Asri lah bagi syiah kat Allah lah. Maulana Asri tak pandai lah, dia pelekeh, macam gay, dia pelekeh nak cerita dengan menjadi Muslim pilihan tu. Maka saya gagahkan juga untuk menyatakan apa yang saya kaji sejak dari dahulu sehingga kini. Banyak orang ramai fahami selama ini rupanya ada lebih dan ada kurangnya, dan bahkan ada yang silap sama sekali namun ia masih dipercayai sampai sekarang. Kerana sedikit sekali antara kita orang yang tahu dan faham mengenai perkara tersebut, di samping sedikit sekali yang sanggup dan berani memberikan teguran serta pembetulan. Ramai tahu tu pun, pertama tak ramai tahu. Hak tahu-tahu tu ramai tu, berapa orang hak berani tegur nah, nak tegur dah. Maulana Asri berani lah, ingat nakut angit tegur Nur Wahdatul Wujud ke Nur Muhammad ni. Kata berat dia mana. Nah, macam-macam lah. Tegur Syiah dulu pun berat dah. Maulana Asri ni seolah dipinggirkan kerana tegur Syiah. Masa Syiah kuat dulu. Masa pejuang Islam sokong Syiah dulu. Letih. Nah, mungkin dengan memberikan penjelasan kefahaman dan teguran ini menjadikan setengah masyarakat berasa tidak selesa. Apatah lagi melibatkan apa yang mereka percayai selama ini. Namun sebagai pendakwah yang dicarinya adalah kerajaan Allah SWT sahaja, bukan kerajaan manusia dah. Oleh itu pendakwah hendaknya tidak takut terhadap celaan manusia dalam mengharungi lapangan dakwah. Jangan takut. Tak lama timur, lambat langsung dah. Sekurang-kurangnya mikir, tidak taksub pada ajaran Wahdatul Wujud ke Nur Muhammad ke apa. Apa yang saya nyatakan dalam siri buku Teguran Suci dan Jujur terhadap umat ini juga adalah untuk khalayak orang yang awam, supaya masyarakat sendiri dapat membaca dan memahami kesilapan yang kita lakukan dalam memahami akidah, sirah dan ilmu hadis, supaya orang awam sendiri mampu membentuk satu sistem saringan secara peribadi dalam menerima apa sahaja yang disampaikan kepada mereka. Saya tutup ketiga buku ni. Taklah ni sebuti buku baru dah kita baca, lepas ni kita baca hal lain. Dengan memetik perintah Rasulullah SAW kepada Abu Zar ini, supaya kita juga mengambil manfaat daripada pesan Rasulullah SAW yang cukup
Bermakna untuk kita terutamanya pada zaman ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan usaha penulis ini sebagai sebahagian daripada amal solehnya untuk menghadap Allah SWT nanti. Wassalamualaikum. Okay, mengenai penulis. Jadi siapa dia Maulana Muhammad Asri ni? Maulana Muhammad Asri bin Yusuf dilahirkan pada tahun 1958. Berapa tahun dah umur dia? 58. Kalau kita ambil 60 lah. 60. 70, 80, 90, 20. 21, 22 ni. Jadi 22, 90. 23 tolak 2. 61 tahun umur Maulana Asri nak. 61 tahun dah. Gitulah. Beliau menetap di Kubang Krian, Kelantan. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Kebahasaan Bukit Abah hingga darjah 3 sahajalah. Kemudian beliau ke India untuk menghafal Quran. Umur darjah 3, umur 9 tahun dah. Pergi ke India dah. Untuk hafal Quran di Darul Ulum Deoban, tempat jemaah tabligh kuat lah. Tempat Maulana Zakaria Ilyas. Maulana Zakaria kitab apa? Fadak yang Amal apa tu lah. Selepas itu beliau menyambung pengajian di Madrasah Adiniyah Bakriyah atau lebih dikenali sebagai Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Pada masa tu hebat Pondok Pasir Tumbuh ni. Dah ni kurang banyak lah. Tok guru kurang. Kitab-kitab besar tak mengajar mana dah. Dulu kitab-kitab besar pun tak ada main ni dulu kan. Mengaji kejap dulu ni. Selepas beberapa tahun beliau kemudian yang mengembara ke beberapa buah negara untuk menuntut ilmu. Beliau ke Nadatul Ulama Lucknow, India. Dan Jami'ah Ulum Islamiyah Karachi, Pakistan. Lucknow, India tu, Nadatul Ulama tu, Abu Hasan Al-Nadwi tu lah terkenal dah pengasas dia. Jami'ah Ulum Islamiyah Karachi tu, Pakistan lah. Mufti Wali Hasan yang mengaji tu. Mufti Pakistan, bekas Mufti Pakistan besar. Mufti besar Pakistan. Beliau adalah pengasas Darul Kausar, Pusat Tahfiz Al-Quran, Bahasa Arab dan Ilmu Islam Kelantan. Beliau adalah salah seorang ilmuwan hadis di Malaysia yang menjadi pakar rujuk dalam segala perkara yang berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi pakar rujuk ni. Kitab dia lah Malaysia ni habis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengajar dah. Sunnah Sitah habis mengajar di masjid habis. Orang lain tak ada lagi dah. Beliau juga adalah salah seorang penulis prolifik yang banyak menghasilkan karya-karya agama dalam bidang hadis dan akidah. Antara karya beliau, pertama, Bahaya Syiah kepada Akidah Syariah Akhlak Ummah dan Negara. Terbitan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang kedua, Syiah Rafidah di antara kesesuaian ulama dan kebingungan ummah. Yang ketiga, Kamus Tematik Al-Kawthar Bahasa Arab Urdu. Kamus Bahasa Urdu lah. Yang keempat, Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid Terakhir. Yang kelima, anak cucu Nabi SAW yang dilupakan. Yang keenam, Kamus Hindi. Kamus Sanskrit. Ini kamus kita. Dia boleh baca kitab Sanskrit ni. Maulana Asri ni boleh baca bahasa Urdu tu biasa bagi dia dah. Urdu ke Punjab ke ni Sanskrit pun dia boleh baca juga. Kamus Hindi, Sanskrit, Melayu. Yang ketujuh, pedoman homopati. Yang ada ilmu homopati Maulana Asri ni. Doktor homopati lah. Yang ke-8, Fiqh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ke-9, Syarah Sahih Bukhari jilid 1. Kita baca sebelum ni. Yang ke-10, 99 usul dirayah hadis. Kita baca dah sebelum ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Habislah kitab dia lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.